Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiyu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, pertemuan untuk kali yang kedua ini berkaitan kemasyarakatan dalam Islam ataupun dalam bahasa Arab yang disebut ijtima'ah fi Islamiyah. Dan kita akan lihat keperluan manusia kepada masyarakat. Sebab manusia ni dia kena hidup berkelompok, dia tidak boleh hidup berseorangan. Seperti kita katakan awal tadi ni, sebelum slide yang sebelum ni. Maksudnya apa? Keperluan manusia itu bermasyarakat bermula sejak Nabi Adam alaihissalam, the prophet of Adam alaihissalam. Sebab apa? Sebab mesti kena ada satu komuniti, satu masyarakat. Sebab tidak akan ada satu keseronokan jika hidup dalam keadaan berseorangan. Jadi kemasyarakatan ini juga akan membentuk kepada apa? Perhubungan. Di situ terjalinlah kita ta'awun, bekerjasama, tolong menolong dan sebagainya. Ini didorong oleh faktor keperluan naluri manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi dan saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Jadi naluri manusia ini memang nak kepada apa? Interaksi, nak bersembang, nak kita kata apa? Bertanya khabar. Sekurang-kurang kita dah bercakap, berluah dan sebagainya. Dan kemudian kita dah berkomunikasi, saling memerlukan. Ini sebagai contoh, kemungkinan kita kata apa? Komuniti di bandar memerlukan komuniti di kawasan kampung atas sebab apa? Keperluan sayur, keperluan kita dah tanaman, pertanian dan sebagainya. Manakala di bandar pula kemungkinan kita kata keperluan dari sudut teknologi ataupun perindustrian. Maka inilah memainkan satu peranan yang penting kepada apa? Sesebuah masyarakat. Dalam ayat Al-Quran menyebut, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa. Allah telah jadikan min zakari wa unsa. Allah telah jadikan lelaki dan perempuan. Allah jadikan kita ni berbagai bangsa. Ada bangsa daripada Afrika, Eropah, Asia dan kemudian di Amerika. Jadi di situ kita kata apa? Kepelbagaian bangsa ini sebenarnya ada satu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dan suku berpuah, ada bangsa, kabilah dan sebagainya, supaya kamu saling kenal mengenali, lita'arufu. Sesungguhnya semula-mula kamu ni, inna akramakum 'indallahi atqakum. Semula-mula daripada kamu ni, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang lebih bertakwanya, orang yang lebih takwanya di antara kamu. Dan sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nak menunjukkan bahawa ini dalil daripada Al-Quran yang menjelaskan bahawa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepelbagaian. Dengan kepelbagaian, berpuak, berbangsa, bersuku, dan ini sebenarnya satu hikmah untuk kita saling mengenali. Dalam masa yang sama menunjukkan bahawa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu satu kita kata kuasa, kemampuan yang mampu mencipta dengan kepelbagaian bahasa dan sebagainya. Ini menunjukkan tanda satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian definisi masyarakat ini kamu sudah menyebut bahawa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam satu tempat dan aturan-aturan dan cara tertentu. Disebut oleh Dr. Sidi Ghazalbah. Disebut Dr. Sidi Ghazalbah kata bahawa masyarakat mengandungi unsur-unsur pergaulan, perhubungan dan pembentukan satu kelompok atau golongan. Dan kemudian definisi masyarakat keluarga Islam ini, Sayyidina Muhammad Naqi Al-Attas menyebut bahawa masyarakat Islam didefinisikan sebagai individu dan masyarakat yang mengenakan pengaruh keislaman ke atas segala bidang kehidupannya.
Maksudnya apa? Dia sebut masyarakat Islam itu ataupun Ijtima' Islamiah ini segala bentuk segi pergaulan. Sebagai contoh, pergaulan di antara lelaki dan perempuan ada batasannya. Sebagai contoh kita kata apa? Lelaki dan perempuan tidak boleh bersentuhan sekiranya kita tahu bukan mahramnya. Sebagai contoh bersalaman. Walaupun kita sebut hari perayaan dan sebagainya, jadi bersalaman di antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat Islam itu adalah dihalang atas sebab apa? Bersentuh kulit dengan kulit tanpa ada kita kata kain yang menghalangnya. Itu satu benda yang ditegah dalam agama Islam. Jadi sebabnya apa hikmahnya untuk mengelak berlaku mudarat yang lebih besar, iaitu perzinaan dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa dari segi sudut pergaulan itu ada batasannya. Lelaki tidak boleh bergaul ataupun kita kata apa berlebih-lebihan sehingga bersentuhan. Yang boleh bersentuhan adalah lelaki yang sudah berkahwin ataupun mahram seperti mana ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya, perempuan boleh sentuh bapaknya lelaki, bapa saudaranya, macam tu. Yang mengenakan pengaruh keislaman atas segala bidang kehidupannya. Macam tu juga kita kata dari segi sudut muamalat, iaitu dari segi sudut perniagaan. Dari segi sudut perniagaan tidak boleh melibatkan riba, perjudian dalam kita kata perniagaan umat Islam. Dan hasil pengaruh serta daya cipta keislaman yang menjadi budaya dalam masyarakat. Kemudian realiti masyarakat Islam ini, masyarakat Islam ialah masyarakat yang terdiri di dalam individu Muslim dan bukan Muslim. Dan bila kita kata sudah tersebarnya Islam itu sudah masuk sampai ke Eropah dan masuk sampai kita kata apa ke sebelah Asia, maka di situ sudah berkembangnya Islam sehingga ada komuniti yang belum menganut agama Islam berada dalam komuniti Islam ataupun masyarakat Islam. Maka di situ sama-sama menikmati kehidupan yang harmoni. Dan kita melihat bahawa contoh sebagaimana masyarakat kita di Malaysia sendiri, walaupun kita kata ada raja, ada kita ada kerajaan, ada jabatan agama Islam dan sebagainya, tetapi tidak dipinggirkan masyarakat yang bukan Islam. Kalau kita nak lihat juga zaman yang sebelum tu, seperti mana di Palestin, di sebelah Andalusia, sehingga mana masyarakat yang bukan Islam boleh duduk sama dengan masyarakat Islam, saling hidup harmoni tanpa ada berlaku kita persengketaan, kezaliman dan sebagainya, dan sejahtera di bawah naungan ajaran Islam sebagaimana yang berlaku di Madinah di zaman penutahan Rasulullah SAW. Ketika mana Nabi SAW masuk ke Madinah, berhijrah ke Madinah, maka Nabi juga berhadapan dengan masyarakat Yahudi yang bukan Islam, tetapi ada perjanjian. Maksudnya apa? Ada hidup saling tolong menolong. Sekiranya berlaku perangan, maka sama-sama untuk membantu negara tersebut. Tidak ada pengkhianatan, tak perlu ada pengkhianatan, kezaliman, penindasan dan sebagainya. Itu adalah perjanjian di antara masyarakat yang bukan Islam dengan Nabi SAW. Macam itu juga dengan kita ni. Walaupun kita yang bukan Islam dan sebagainya, tapi hidup dalam keadaan yang harmoni tanpa ada pengkhianatan. Ini maksudnya macam mana? Sekiranya berlaku peperangan, kadang-kadang mereka ini menjadi orang yang talibarun, ataupun kita kata apa, mereka ini berpihak kepada musuh. Akhirnya jatuh sebuah kerajaan. Ini berlaku seperti mana di Iraq, apabila masyarakat yang Syiah ini tidak bersetuju dengan Saddam. Macam itu juga berlaku di sebelah Afghanistan, apabila Pakatan Utara yang di sebelah kita tahu utara Afghanistan tidak bersetuju dengan kerajaan Taliban. Maka bila dalaman itu sendiri berpihak kepada musuh, akhirnya tumbang sesebuah negara. Kemudian konsep masyarakat Islam ini mencari ciri-ciri unggul, antaranya akidah dan keimanan. Disebut akidah ini kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab, Al-Quran, Taurat dan juga Injil, kepercayaan kepada apa? Hari kiamat, qada dan qadar, dan keimanan. Disebut akidah ini, kepercayaan itu ada juga keimanan kita kepada keseluruhannya. Ini meyakini bahawa setiap perkara, walaupun tak nampak malaikat, walaupun tidak nampak berlakunya hari kiamat itu macam mana, qada dan qadar ni tidak nampak, tapi atas kepercayaan itu kita meyakini akan berlaku perkara tersebut.
Seterusnya syiar dan juga ibadah ataupun syariah dan juga ibadah. Dari sebut syariah ini segala gerak geri kita, segi kebersihan kita, segi muamalat ataupun perniagaan kita, segi pernikahan kita, segi kita kata apa, perundangan kita, segi jalan kita dah peperangan apa semua, maka itu sudah diatur, sudah diletak satu batu asas. Yang ini maksudnya sudah ada dia punya prinsip dan juga syarat-syaratnya. Pemikiran dan pemahaman, cara pemikiran fikrah atau pemikiran dan juga pemahaman mestilah berlandaskan kepada Islam, perasaan dan juga emosi, dan juga akhlak dan kesopanan. Maka itulah yang diberikan penekanan dalam ciri-ciri kita unggul dalam masyarakat Islam ni, serta adab dan budaya, nilai-nilai kemanusiaan. Seterusnya persyaratan dan perundangan, ekonomi dan juga harta. Bila disebut ekonomi dan juga harta ini, bila disebut ekonomi Islam, di antara ciri-ciri yang ditegah dalam ekonomi Islam ini adalah perjudian, riba, penjualan arak, jualan benda yang haram yang ditegah oleh syarak. Kemudian yang pula kita kata apa? Penipuan, monopoli, maka perkara ini adalah ditegah oleh agama Islam. Serta harta pula, kita memiliki harta itu dengan jalan yang betul. Tidak boleh merampas, tidak boleh kita mengambil bukan hak kita, wa'imah, ataupun kita kata harta tersebut daripada orang yang bukan Islam. Sebabnya tidak halal darahnya dan juga hartanya, melainkan kita kata apa, dia telah melakukan kesalahan. Sebagai contoh, dia mencuri, dia merampas, dia membunuh, maka itu dalam syariat akan dilihat semula. Sebagai contoh, hartanya, kalau dia ni merampas harta orang, maka tidak ada hak bagi dia. Kita boleh rampas semua harta dia. Maka itu, jadi kalau harta dia ni bukan daripada harta yang dia merampas dan sebagainya, maka tegah untuk kita merampas hartanya. Kemudian hiburan dan kesenian, dia ada batasannya. Dalam masyarakat Islam ni, hiburan adalah ada batasannya, tidak menjadikan terleka ataupun terlalai dengan hiburan tersebut. Kemudian yang pula wanita dalam Islam, dan Islam mengangkat martabat wanita itu sendiri, meletak satu kemuliaan, sehingga dicerita berkaitan dengan wanita ini, kesusahan mereka melahirkan, mengandungnya satu orang bayi ataupun mengandungnya dalam keadaan dia mengandung, dalam keadaan dia melahirkan anak, menyusu dan sebagainya, maka perlu untuk melakukan kebaikan kepada dia. Ini wanita. Dan ketika mana zaman jahiliah dahulu, wanita ini tidak dibenarkan untuk mewarisi harta, tetapi dalam Islam wanita boleh mewarisi harta. Diangkat martabat wanita. Ketika zaman Yahudi dahulu, wanita ini datangnya ketika mana kita kata apa? Datangnya period ataupun haid, maka diasingkan mereka ni. Sedangkan dalam Islam hanya kotor itu darah sahaja. Manakala pergaulan dan juga kita nak makanan yang dimasak oleh wanita tersebut adalah tidak ada masalah. Menunjukkan bahawa Islam itu mengangkat martabat wanita. Kalau tengok di Nepal, kalau tak silap, mereka ketika datangnya haid akan disuruh tidur di luar dari rumah. Dan ada cerita apa yang berlaku ketika itu musim sejuk, diletak di satu kemah yang tak sesuai. Ketika cuaca yang ekstrim macam tu, akhirnya wanita tersebut mati. Menunjukkan bahawa apabila tidak ada langsung kemuliaan kepada wanita, akhirnya akan berlakunya apa? Penindasan. Seterusnya, akidah sebagai tunjang masyarakat. Keimanan yang teguh kepada Allah melahirkan masyarakat yang kuat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Yang disebut dalam surah Luqman, Allah Taala ni muraqib. Allah Taala ni muraqabah. Allah Taala akan melihat apa yang kita ada. Di langit ke, di bumi ke, di dalam gua ke, tempat yang gelap ke. Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Kita bersendirian, kita dalam keadaan yang ramai-ramai. Maka bila kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat, jadi kita tidak akan melakukan jenayah, tak akan melakukan kerosakan, kezaliman, atau sebab apa? Kita tahu Allah Ta'ala melihatnya. Jadi jiwa yang bersih dan tidak mudah terikut untuk melakukan kemungkaran. Jadi penghayatan akidah membawa kepada apa? Membawa ke berbagai kesan positif, antaranya persaudaraan atas dasar keimanan, hilangnya sikap aswabiyah, iaitu disebut sebagai perkauman, mendorong kepada amal ma'ruf, iaitu menyuruh kebaikan, nahi mungkar dan mencegah perkara yang mungkar.
Syariat sebagai perlembagaan hidup. Syariat merupakan undang-undang Islam yang digubal untuk mengatur kehidupan manusia, sama ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Disebut dalam Quran hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ini disebut syariat itu mesti sembahyang, solat, mengeluarkan zakat, berpuasa, walaupun Allah Subhanahu wa taala kita kata apa? Tak meminta apa-apa. Allah bukan nak suruh nak sediakan makanan apa semua, tak perlu. Jadi mengeluarkan harta daripada mengeluarkan harta kita sedikit itu yang kita sebut sebagai zakat, ini harta yang kita ada tu kita keluar 25% ke 5% ke untuk pertanian ke, kita keluar tadi ini adalah untuk sesama manusia juga. Syariat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan zakat itu, wa aqimus solah wa ita'iz zakah. Dalam masa yang sama juga adalah kebaikan kepada apa? Kepada manusia. Sebab apa? Akan dapat membantu golongan yang terpinggir, orang fakir, orang miskin, orang yang bermusafir. Maka itu sebab kita kata apa? Persyariatan ini sebenarnya ada hikmah yang cukup besar. Kemudian hubungan dengan hubungan manusia sesama manusia yang kita sebut sebagai hukuman qisas dan juga diyat. Hukuman qisas ini adalah hukuman yang balas semula. Kalau dia membunuh, dibunuh semula. Membunuh ni pula dalam keadaan yang macam mana? Dengan sengaja. Ataupun dia mencederakan kawan tu, dicederakan kembali. Kemudian disebut sebagai apa? Kita kata apa? Hudud ni pula, qisas dan juga hudud. Hudud ni adalah undang-undang. Sebagai contoh, mencuri ataupun merompak dan kemudian berzina, minum arak, maka ada perundangan dia. Kalau minum arak 40 kali sebatan. Kalau sekiranya kita kata mencuri, dipotong dia tangan. Mesti melebihi 2 dinar nilai dia. Tapi bersyarat, bukanlah semua hukuman tadi ni terus dia laksanakan hukuman. Tengok sekiranya dia mencuri pada benda yang terlekat oleh pemiliknya, sebagai contoh ditinggalkan atas meja, bukan tempat yang berkunci. Ditinggal atas meja, sebagai contoh handphone yang nilainya RM1,000 lebih, ditinggal di atas meja, maksudnya ada kelalaian daripada pihak pemilik, maka takkan dijatuhkan hukuman. Sebab apa? Sebab sudah ada keraguan di situ. Maka Islam sebenarnya satu agama yang bukan yang menghukum, tetapi menghadkan manusia ataupun mengelakkan manusia itu daripada melakukan kesalahan. Hubungan manusia dengan alam sekitar menjadi khalifah, tidak melakukan kerosakan dan sebagainya. Kemudian pula akhlak dalam masyarakat, akhlak dalam kehidupan masyarakat. Akhlak Islam merupakan etika hidup secara individu, masyarakat, negara dan dunia. Jadi akhlak ini sebenarnya menjadikan manusia itu hidup harmoni. Kita kata apa? Dalam keadaan kita hari ini, kita menunjukkan bahawa kalau sudah tidak ada hilangnya rasa bermasyarakat, kita akan berlakunya provokasi, gangguan awam, sebagai contoh rem motor, melakukan kerosakan. Kalau berjiran dengan rumah yang berjiran berkembang, buat renovation, letak rumah sebelah, maka di situ sebenarnya sudah tidak berakhlak, tidak beretika. Dalam undang-undang kena saman. Dalam undang-undang boleh dibawa ke mahkamah. Atau sebab apa? Disebut sebagai gangguan awam. Gangguan awam ni. Jadi bila sebut ada gangguan tersebut, boleh dikenakan hukuman. Jadi kalau kita ada akhlak tersebut, tak akan berlaku macam tu. Tapi bila keadaan hari ini sudah melampau, maka perundangan terpaksa diwujudkan untuk mengelak daripada berlakunya kita sebut sebagai jenayah dari segi sudut gangguan, sebab tidak berakhlak. Jadi akhlak Islam merupakan etika hidup secara individu, masyarakat, negara dan dunia. Jadi ia bersifat syumul, komprehensif, melibatkan etika hidup manusia dengan manusia, manusia dengan Allah dan manusia dengan alam. Bentukan masyarakat awal Islam ni, masyarakat awal Islam dibentuk selepas perhijrahan Rasulullah SAW ke Madinah. Apabila penyatuan di antara Aus dan Khuzraj, dua puak. Sebenarnya di Madinah ini pada ketika dahulu ada 3 puak, Yahudi, Aus dan juga Khuzraj, dan mereka ini saling berkelahi. 3 puak ini saling berkelahi. Dan ketika mana Aus dan Khuzraj ini menerima dakwah Islam itu, lalu mereka bersaudara.
bersaudara, dan akhirnya apa yang berlaku, Yahudi sudah tidak boleh provokasi mereka ini. Sebab Yahudi lah berpunca ketika berlakunya pergaduhan untuk melemahkan masyarakat Arab. Sebab Yahudi ini tak ramai, Aus dan Khuzraj ni ramai. Tapi bila kelompok ini berpecah, akhirnya Yahudi akan mengambil kesempatan. Tapi bila datangnya Islam itu, mensaudarakan mereka ini, menjadikan umat Islam dan juga masyarakat yang kita kata yang berada di Madinah itu kuat. Sebab orang Yahudi yang berada di Madinah pada ketika itu, mereka ini berasal daripada Ma'rib, iaitu berada di sebelah selatan Yaman. Kemudian pembinaan pribadi masyarakat awal Islam, nilai tauhid, nilai akhlak, nilai kepimpinan, nilai hukum dan peraturan, nilai keamanan, nilai kemuliaan bagi kaum wanita, dan hak dan nilai persamaan hak ni. Langkah Rasulullah untuk bentukkan masyarakat Islam, mendirikan masjid, persaudaraan sesama Muslim. Beliau mendirikan masjid ini sebab apa? Tempat berkumpul. Nah, tengok sesebuah masyarakat itu boleh bersatu padu, boleh tolong menolong dengan adanya apa? Masjid. Jadi bila ada masjid ni, maka nak kenduri kenara, nak buat program, maka di situ akan datang apa? Saling tolong menolong, bekerjasama dan sebagainya. Maka itu sebab Nabi SAW bila berhijrah ke Madinah, apa yang Nabi buat adalah membina sebuah masjid yang disebut sebagai Masjid Quba. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahawa masjid itu dibina dengan asas takwa. Maksudnya dengan kita kata apa? Takwa ini maksudnya buat bukan mengharap sebarang bentuk apa-apa daripada manusia, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya masjid ini saban hari manusia akan mengunjunginya atas kita kata kemuliaannya, atas sebab Nabi SAW membina dengan asas takwa, persaudaraan sesama Islam. Disebut ikhwatul muslimin, jadi persaudaraan sesama Islam. Jadi Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu nafsihi. Takkan sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau saudaranya sakit, dia juga akan terasa sakit. Kalau saudaranya susah, dia juga akan bantu. Buat apa? Dia tidak boleh melihat saudaranya dalam keadaan yang kita kata yang lemah dan sebagainya. Pertanyaan di antara Islam dan bukan Islam. Kemudian Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan. Dan Nabi SAW memang diturunkan untuk mukarimul akhlak, memiliki akhlak yang mulia untuk menjadikan manusia itu hidup dalam keadaan yang terpuji. Dan perjanjian di antara Islam dan bukan Islam ini sebagai contoh hidup dengan masyarakat yang bukan Islam ketika dahulu adalah orang Yahudi. Kemudian yang pula keadilan sosial. Dan kemudian yang seterusnya adalah ciri-ciri masyarakat Islam, masyarakat berakidah, masyarakat Rabbani, yang ciptakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat adil dan berakhlak, masyarakat universal, masyarakat berasaskan persaudaraan. Kemudian asas kehidupan bermasyarakat ni, ini ta'aruf, kita saling mengenali. Ini kunci lah. Bila kita jumpa, kita akan berta'aruf, kita akan tahu, oh jadi daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Semenanjung. Maka itu permulaan kepada apa? Permulaan kepada untuk kita mengenal seseorang. Tapi kalau kita duduk sebelah kita pun sengap, dia pun sengap, akhirnya apa? Tidak akan berlaku saling kenal mengenali. Kemudian tafahum, iaitu saling memahami. Kita pun faham dia. Oh dia orang Sabah, dia orang Sarawak. Dia tak orang kata apa? Mungkin kita kata, dia ni orang Pantai Timur, tak makan sangat, kita kata pedas. Oh kita ni orang Pantai Barat, suka makan pedas. Jadi kita bila kita faham, kita pun tak akan mengganggu emosi dia atau mengganggu dia punya apa? Kita kata sebagai contoh, benda yang dia tak suka. Jadi dia pun suka dengan kita atas sebab kita tafahum, itu saling memahami. Kemudian ta'awun, tolong menolong. Dia susah, kita pun tolong dia. Kalau kita susah, dia pun tolong kita. Itu disebut ta'awun. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam Al-Quran menyebut apa? Kita tolong menolong atas takwa, atas kebaikan. Jangan kita tolong menolong atas benda yang berdosa dan benda yang salah. Jadi ukhuwah, persaudaraan. Dan kemudian yang pula mahabbah, kasih sayang. Takaful, saling menjamin, membantu dan sebagainya. Jadi aplikasi hubungan sosial dalam kehidupan seharian ini, kemesraan dalam berkomunikasi.
Ini penting untuk menjalinkan satu perhubungan di antara masyarakat. Budaya ziarah menziarahi. Ini juga dianjurkan dalam Islam, seperti mana menziarahi orang yang sakit, mentajah khabar, sebab mengeratkan lagi silaturahim, dan juga dalam masa yang sama memberikan kita kata apa, motivasi kepada orang yang sakit sebagai contohnya, ataupun orang yang sihat, ziarah untuk mengeratkan hubungan. Mengambil berat, mengambil tahu, kalau dia sakit, dia ada kesusahan, ambil cakna, saling hormat, menghormati. Dan ini merupakan isu dan cabaran dalam masyarakat Islam. Kepelbagaian etnik dalam masyarakat ini merupakan isu. Sebab apa? Apa sebabnya isu dan cabaran ini? Apabila pelbagai etnik mungkin ada, kita kata ada yang bukan Islam, ada yang Islam dalam masyarakat Islam. Tetapi kalau kepelbagaian etnik ini juga sebenarnya satu hikmah. Sebab apa? Kita tengok sebagai contoh di sebelah Semenanjung ini. Bila kita lihat bahawa kepelbagaian etnik ini ada masyarakat Chinese, India, Melayu, yang kita yang dominan ni, termasuklah Banjar, Jawa dan sebagainya. Tetapi dengan adanya kepelbagaian ini melahirkan apa? Kepelbagaian dalam segi sudut makanan. Cakotiao lah, kotiao daripada China, daripada Chinese, mai pula kita tosek India, semua boleh kita merasai nikmat tersebut. Kalau kita pergi satu negara yang bangsanya satu je, kita akan rasa nikmat yang macam ni. Jadi Ustaz pernah ada di Turki, kita pernah pergi di Mesir, makanan tu je. Kalau contoh di Mesir makan roti je, tak ada dah nak ada bihun ke, kotiao ke, sakit demam dengan tosek, roti canai apa semua tak ada. Satu tu je, roti tu je. Sebab apa? Negara mereka hanya bangsa Arab saja. Jadi kepelbagaian etnik ni sebenarnya hikmah. Dan masa kita mengetahui juga pelbagai bahasa. Perpaduan dalam masyarakat yang majmuk. Perpaduan dalam masyarakat majmuk. Jadi masyarakat yang berbilang ini juga sebenarnya asas itu adalah perpaduan, saling hormat menghormati. Ini kunci dia. Dan kemudian lahirnya masyarakat dalam masyarakat dalam masyarakat Islam, keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat Islam. Atas sebab apa? Terpengaruh dengan budaya luar. Seterusnya, prejudis musuh Islam terhadap masyarakat Islam melihat bahawa Islam ni satu agama yang ekstrim, satu agama yang menganjurkan keganasan, sedangkan tidak. Islam mengajak kepada kesejahteraan. Nama pun Islam salam, iaitu kesejahteraan, melindungi masyarakat yang bukan Islam dan juga masyarakat Islam. Ini yang dibawa oleh Islam sebenarnya. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak berkaitan dengan masyarakat dalam Islam. Mudah-mudahan perbincangan kita ini mendatangkan istifadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.